Pastinya semalam bila kita menyaksikan perjalanan ramai yang pulang dengan keadaan bersesak antara pihak frontline ataupun berhadapan yang memang sentiasa bertugas, tak kira masa adalah pihak Jabatan Pengangkutan Jalan. Pastikan keselamatan pengguna jalan raya sepanjang perjalanan mereka. Dan dalam pada itu kita juga ingin tahu apakah yang akan terus diperkenalkan oleh JPJ dalam musim PKP ini. Kita sudah tahu ada banyak yang telah pun diusahakan untuk memastikan kelestarian industri pengangkutan dan sebagainya. Kita bersama dengan tetamu kami di studio yang akan terus membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan JPJ di atas jalan raya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Seri Syahrin Khalid, Ketua Pengarah Pengangkutan Jalan Malaysia. Betul Datuk Seri, ya, kita punya frontliner dalam JPJ. Ya. Sepanjang PKP ini tugas mereka mungkin berganda saya rasa. Ya. Sejak 9 April kita dilantik oleh kerajaan anggota bersama dengan frontliner yang lain termasuk PDRM, KKM, ATM. So kita pun secara langsung bertanggungjawab terhadap PKP ini, khususnya kepada kita punya pelanggan kita ialah di jalan raya. Sama ada dia menunggang motosikal, bawa kereta, bawa bas, bawa lori, semua kita bertanggungjawab. Bagaimana sebenarnya dikatakan JPJ memastikan kelestarian industri dan sektor pengangkutan? Demi memastikan bahawa zaman PKP ini mengikut PKP itu di-enforce secara sah oleh semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Jadi JPJ secara langsung akan memastikan kita enforce perkara itu. Perkara di mana tidak ada pelanggaran terhadap Akta 342 itu. Akta penyakit berjangkit ni. Ya. So di jalan raya kita memastikan sebagai contoh kita buat operasi bersama dengan Kementerian Kesihatan. Kita tengok macam pada bulan Jun contoh. Pada masa itu PKP meminta supaya kenderaan awam bawa 50% saja penumpang. Dia tak boleh lebih. Takut ada isu, dulu kita panggil social distancing, sekarang physical distancing. So kita akan pastikan itu, and then kita akan buat roadblock ataupun kita akan semak semua. Di samping itu juga ada juga kenderaan yang membawa penumpang-penumpang yang ramai. Tetapi dalam SOP-nya mungkin dibenarkan kerana ahli keluarga. Tetapi bila kita semak, kita buat enforcement, kita akan tengok betul-betul sebenarnya ada di kalangan yang kita dapati bukan ahli keluarga. Jadi kita keluarkan sama juga. Itu kita nak melestarikan supaya pengguna jalan raya pun mematuhi SOP. Bagaimana dengan kenderaan-kenderaan awam seperti bas perkhidmatan dan sebagainya? Apakah penguatkuasaan yang akan terus diperkenalkan dalam musim semua perlu memakai pelitup muka, semua perlu menjaga jarak dan sebagainya? Ya. Seperti yang kata tadi, kenderaan awam pun tidak terlepas dari penguatkuasaan biasa oleh JPJ. Ditambah dengan penguatkuasaan PKP. Maksudnya di sini, kalau kita melihat kepada kenderaan awam itu, contoh bas awam, pertama on PKP kita akan tengok dia punya social distancing tadi, memakai pelitup muka ataupun dia ada sabun semua tu. Ya. Keduanya kita akan tengok dari segi physical bus on kehendak akta kita. Akta Pengangkutan Jalan 333 ni, supaya adakah dia punya brake berfungsi, tayar dia okey, ataupun dia punya lighting berfungsi, yang mana tidak akan mengganggu-gugat keadaan di jalan raya lah. So simpelnya di musim ini kita melaksanakan semua aspek. Pihak JPJ juga banyak memberikan budi bicara dari segi tamat tempoh lesen, cukai jalan dan sebagainya. Bagaimana semakin PKP ini berubah dimensinya, Datuk Seri? Bagaimana peluang untuk sedikit kelonggaran diberikan dan nasihat Datuk Seri kepada para penonton? Okey. Berhubung dengan kelonggaran ataupun keadaan semasa, bermulanya PKP pada 18 Mac dulu, kita pihak Kementerian Pengangkutan, khususnya melalui Menteri, kita telah mengumumkan bahawa kita bagi pengecualian terhadap road tax ataupun lesen kenderaan memandu LKM dan juga lesen memandu pemandu. Kita benarkan dia memandu tanpa dia punya lesen penisah ataupun telah tamat tempoh, dan juga dia punya road tax pun tamat tempoh, kita benarkan. Tetapi dengan syarat kenderaan berkenaan hendaklah dilindungi oleh insurans. Itu asas dia. Jadi bermula di situ dan tempoh PKP memang kita benarkan kelonggaran itu sehingga ke hari ini. Sebab masih lagi era PKP. Walaupun ke hari ini PKP dia bukan PKP dulu, tetapi pematuhan sekarang ni, kita masih mengikut peraturan itu yang sama. Namun begitu, oleh kerana benda ni kita
akan gunakan the next. So kita sebagai di pihak JPJ menggalakkan supaya pembaharuan LKM tadi ataupun road tax tu dan juga lesen baru dibuat di kaunter JPJ. Dan kita alu-alukan sekarang kenapa? Kita tak mahu adanya berkerumun di pejabat JPJ akan melibatkan isu PKP balik. Ya. Sehingga 31 hari bulan Ogos akan juga diberi diskaun kepada kompaun-kompaun. Boleh Datuk beri sedikit penjelasan berkaitan dengan apa sebenarnya diskaun yang diberikan kepada? Okey, untuk menyambut kemerdekaan 31 Ogos ni, kita panggil bulan ni bulan menyambut kemerdekaan Malaysia. Kementerian kita, Kementerian Pengangkutan khususnya melalui YB Menteri kita telah mengisytiharkan bahawa dalam tempoh 1 bulan daripada 1 Ogos sehingga 31 Ogos, semua saman-saman yang kompaun JPJ diberi diskaun sebanyak 70%. Jadi menyedari hakikat bahawa dalam tempoh PKP ini agak tertekan, termasuk sektor ekonomi kan. Jadi kita pun menggalakkanlah supaya pengguna-pengguna jalan raya yang mempunyai saman tertunggak dengan JPJ ni menyelesaikannya dalam tempoh sebulan ni. Dan kita pun bersedia di JPJ kerana kita fokus atau melihat bahawa akan adanya pengerumunan orang ramai ke JPJ kerana saman ni ada yang boleh kita buat penyelesaian melalui online. Ada. Melalui kita punya mobile pun ada. Tetapi ada juga saman yang dia kena datang ke kaunter. Situasi yang macam tu bagaimana Datuk Seri? Saman apa yang mereka perlu pergi ke kaunter? Saman yang ada blacklist JPJ, dia kena datang kaunter untuk diperbetulkan balik dia punya dokumen baru bayar. 70% juga. Sama. Jadi kita ada 848 kaunter di satu Malaysia. Di mana 79 pejabat kita di satu Malaysia ni, dengan adanya 17 mobile, kita activate semua. Kita ada kios macam ATM tu, sebanyak 49 kios satu Malaysia. And then di pejabat UTC ataupun di urban transformation center tu, kita ada 21 pejabat di situ. So berurusanlah segera dalam tempoh sebulan. Datuk Seri, mungkin sedikit nasihat kepada para pengguna jalan raya yang ada yang masih sedang kembali ke ibu kota selepas bercuti. Peringatan kepada mereka ini yang akan juga terpaksa mengikuti SOP baru. Nasihat saya ialah supaya pastikan setiap kali, bukan saja zaman PKP pun, zaman biasa, zaman perayaan pun, pastikan bahawa tindakan kita di jalan raya itu hendaklah mematuhi arahan dan peraturan yang sedia ada. Ini termasuklah dari sisi kenderaan kita sendiri. Pastikan kenderaan kita fit untuk berjalan, periksa dia punya brake, lampu dan sebagainya. Di samping kita sendiri kena fit, cukupkan berehat, bergerak. Dan di masa yang sama juga pastikan juga kita punya undang-undang kena dipatuhi. Contohnya lesen kenalah tengok semula. Kalau misalnya kena dah tamat tempoh, walaupun zaman PKP, ambillah inisiatif pergi ke JPJ untuk hidupkan semula. Dan berhati-hatilah semasa memandu, khususnya pada sehari dua ni, zaman Hari Raya Aidiladha ni. Sebab semalam pun kita tengok masih lagi heavy di trafik di semua lebuh raya. Saya rasa mungkin hari ini kekurangan sikit, tapi masih lagi. So berhati-hatilah di jalan raya. Kaunter JPJ juga beroperasi 7 hari seminggu. Ya. Sekarang ni kaunter kita beroperasi setiap hari, Sabtu Ahad masuk. Hanya kita lebih galakkan oleh kerana PKP ini, kita galakkan pembayaran melalui e-payment ataupun pakai kad. Walaupun kita benarkan tunai, tetapi kita galakkan e-payment because mudah dan di samping mencegah penularan COVID. Itu inisiatif kita. Dan kepada para pengguna jalan raya juga, mereka seharusnya berterima kasih kepada semua para petugas JPJ yang merupakan antara barisan hadapan kita yang memastikan kelestarian sektor pengangkutan. Jadi kepada anda di luar sana, mungkin anda boleh hantar pesanan kepada laman Facebook JPJ. Mengucapkan terima kasih kerana sudi berkhidmat meskipun dalam tempoh yang sukar ini. Terima kasih Datuk Seri. Sama. Datuk Seri, bagi dalam situasi PKP ini, ramai juga yang perlu datang seperti Datuk Seri jelaskan tadi, bagi ada beberapa transaksi yang perlu datang secara. Jadi nasihat kepada warga untuk rakyat Malaysia dan juga semua yang terlibat bila datang ke pejabat JPJ nanti, SOP pelitup muka, kita tak nak kekecohan berlaku di pintu masuk. Saya berharap sangatlah supaya memang kita akan di pejabat kita dah tentu kita akan adakan kita punya
pemerhatian khas. Ya. So yang datang ni kita akan aturkan kedudukan dia, pastikan dia memakai topeng, dia basah tangan ataupun kita ada hand sanitizer. Tetapi harapan saya supaya pengguna tu datang ni faham. Dan arahan tu bukannya arahan yang sengaja kita nak buat, Ya. itu adalah satu arahan yang mesti diikuti. Ya. Dan kita tak mahu nanti dengan urusan membayar saman 70% ni lahir pula kluster JPJ. Saya tak mahu macam itulah, kalau boleh jangan ada begitu. Ya. InsyaAllah tidak akan. Untuk bagi mereka yang ada soalan daripada laman Twitter yang ingin tanyakan kepada pihak JPJ, Ya. yang datang untuk blacklist nanti, dokumen apa yang mereka perlu bawa? Bawa dokumen just dia punya IC tak apa. Dia kita tahu dalam sistem kita ada. Tetapi kita kena perbetulkan blacklist tu untuk kita keluarkan dokumen baru untuk dibayar saman. 70% juga. Terima kasih Datuk Seri Syahrin kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia.